Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, masih. Astaghfirullahaladzim. Bismillah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Bismillah, astagfirullah. Bismillah. Letak connect. Ya, itu dia. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, ya Allah, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Latif ya Kafi, Ya Latif ya Shafi, Ya Latif ya Wafi, Ya Karim anta Allah, Ya Latif ya Kafi, Ya Hafiz ya Shafi, Ya Latif ya Wafi, Ya Karim anta Allah, Ya Latif ya Kafi, Ya Hafiz ya Shafi, Ya Latif ya Wafi, Ya Karim anta Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladhi khalaqal insan wa 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasil al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa Barisan Harapan Frontliners, pengurusan dan pentadbiran Masjid Al-Muttaqin mudah-mudahan akan terus berada dan digolongkan dalam golongan orang yang menjadi Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Antara doa yang kita boleh baca, ya Allah jadikanlah kami hamba-Mu bukan yang hanya muslimin,
tetapi muslimin yang terangkat menjadi mukmin. Allahumma ja'alna min ibadikal muslimin, Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minin, Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin, Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Daripada muslimin, kami tak mau ya Allah hanya sekadar menjadi orang Islam yang hanya Islam di IC. Daripada muslimin, kami nak diangkat menjadi mukminin. Daripada mukminin ya Allah, kami nak diangkat menjadi muttaqin. Daripada muttaqin ya Allah, kami nak diangkat untuk menjadi muslih, orang yang baik. Daripada muslihin ya Allah, angkatlah kami menjadi orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas. Daripada mukhlisin ya Allah, angkatlah kami menjadi orang yang mukhlasin. Daripada mukhlis menjadi mukhlasin, orang yang betul-betul ikhlas ya Allah. Daripada mukhlasin ya Allah, da ilmu yang kami dapat malam ni ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang menjadi dan diangkat untuk ke level yang tertinggi, muqarrabin, orang yang rapat dan dekat dengan Engkau ya Allah, sehingga kami bersedia untuk meninggalkan dunia ini. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara tujuan kenapa kuliah-kuliah diwujudkan, kenapa rumah-rumah Allah diimarahkan, antara tujuan lain sebenarnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih mengatakan bahawa semula-mula dan sebaik-baik manusia yang sentiasa bersedia untuk melepaskan dunia ni sebelum dilepaskan, manusia yang mampu meninggalkan dunia sebelum ditinggalkan ataupun sebelum kita meninggal. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang, peluang, kesempatan dan kesihatan serta kelapangan serta ketenangan. Disebut dalam kitab, man tusalli alaihimul malaikah wa man tal'anuhum, barang siapa yang boleh menginfakkan waktunya, barang siapa yang boleh menunggu daripada satu waktu ke satu waktu yang lain, yang akan mendapat naungan sayap dan pujian selawat oleh malaikat. Dan dalam hadis yang lain mengatakan bahawa barang siapa yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad boleh meletakkan dirinya, boleh menginfakkan, mensedekahkan waktunya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memandangnya dengan penuh kasih sayang di saat tidak ada naungan lain. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang sentiasa rapat dan hatinya melekat dengan masjid di saat orang lain panas, maka ketika itu Allah akan buat dia berteduh, dia sejuk di bawah naungan awan di yaumul mahsyar nanti. Maka masjid menjadi satu punca untuk kita berteduh di bawah naungan kesejukan, di bawah naungan keteduhan di padang mahsyar. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syukur sekali lagi malam ni kita masuk fasa yang terakhir ataupun minggu yang terakhir untuk bertemu dengan Ramadan Karim. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau mengikut apa yang diamalkan, al-istidad, persiapan dan persediaan orang-orang golongan salafus salih, orang-orang yang hidup selepas 300 kurun pertama, orang-orang yang hidup pada 300 hijrah yang pertama, Nabi kata sebaik-baik zaman adalah pada zaman aku. Selepas itu adalah 100 tahun selepas itu, 100 tahun selepas itu. 300 tahun pertama hijrah adalah golongan manusia terbaik di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Antaranya mereka, ciri-ciri orang golongan yang terbaik 300 hijrah, 300 tahun pertama di atas muka bumi Allah, antara kaedah dan cara mereka menyambut Ramadan adalah 6 bulan sebelum datang dan tibanya Ramadan, mereka menanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka dah doa dah 6 bulan sebelum Ramadan ni, dah training puasa sunat. 6 bulan sebelum Ramadan dah bangkit tahajud. 6 bulan sebelum Ramadan dah training selawat. 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah menangis. Ini orang salafus soleh. Golongan salafus soleh juga, bila mereka berpisah dengan Ramadan, 6 bulan selepas Ramadan, mereka akan ada dua perasaan, khauf wa raja. Takut dan mengharap. Takut apa? Takut amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan tidak diangkat dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulan sebagai mukadimah kita, tuan-tuan, persiapan hati kita untuk bertemu dengan Ramadan, umpama seorang tunang nak bertemu dengan tunang dia, umpama seorang lelaki nak bertemu dengan awek dia. Contoh, umpama seorang suami yang baru kahwin nak bertemu dengan isteri dia yang baru kahwin juga, dilangkawi. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak bagi tahu bahawa kita kalau nak jumpa orang yang kita sayang, hati kita berbunga-bunga, kita akan menanti dan menunggu dengan penuh cinta. Kan, rambut sikat belah tepi, minyak Asian atas bawah depan belakang, luar dalam. Sebab apa? Nak jumpa orang yang kita sayang, persiapan hati. Maka Ramadan kalau kita sambut dengan cinta,
maka kita kena bersedia menanti dengan cinta, tuan-tuan. Maksudnya apa? Orang yang ada cinta ni lama terasa sekejap. 20 rakaat, 23 rakaat terasa seperti 2.3 rakaat. 1 jam setengah dalam masjid solat tarawih terasa seperti seminit ataupun 10 minit setengah. Sebab apa? Sebab cinta tu menyebabkan kita buta. Cinta itu buta. Cinta membutakan kita kepada kepenatan. Cinta membutakan kita kepada keletihan. Cinta membutakan kita kepada kelaparan. Orang lain puasa lapar, tapi kita puasa nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Ramadan menjadikan kita orang yang menyambut dengan cinta, maka dia takkan rasa yang lama itu sekejap, dan dia takkan rasa panas itu panas, tetapi dia rasa panas itu adalah proses untuk Allah membersihkan dosanya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pertemuan kita malam ni saya nak bawa tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan, insya-Allah kita nak membicarakan satu tajuk. Tadi baru mukadimah, nak masuk tajuk malam ni tuan-tuan. Tajuk yang dibahaskan oleh dalam kitab Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Ibnu Katsir, ataupun kitab Al-Fitan Khuruj Al-Mahdi karangan Imam Nu'aim bin Hamad, Sahih Al-Bukhari, dan juga kitab 40 Hadis Akhir Zaman karangan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, yang membicarakan persiapan kita menyambut Ramadan hujung-hujung. Ramadan, bumi nak habis dah ni. Bumi nak berada di hujung usia. Dalam arti kata lain, Ramadan akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah Ramadan yang tahun lalu, Ramadan kita yang hilang, boleh diganti dengan tahun ni, tuan-tuan? Sebab tahun lepas Ramadan ada, tapi tak Ramadan yang bukan seperti biasa. Kita tidak ada pahala jemaah tarawih tahun lalu. Maka tahun ni kita nak tengok apa benda yang ulama sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan apa benda yang persiapan kita bukan hanya nak khusus kepada Ramadan, tetapi nak khusus kepada persiapan Ramadan akhir zaman. Selaku umat akhir zaman, apa benda yang sedang berlaku dalam hidup kita dan apa kaitan dengan Ramadan. Boleh, tuan-tuan? InsyaAllah. Rujukan kita malam ni dengan menggunakan surah tafsir sallallahu alaihi Muhammad, Tafsir Ar-Rahman, surah Al-Isra ayat yang keempat yang ke-8. Saya rasa pertemuan yang saya main sebelum ni, slide yang saya tunjuk ni dah share pada tuan-tuan. Cuma ini antara sambungan. Okay, cerita tentang peristiwa akhir zaman dan dia ada kaitan dengan Ramadan Karim. Okey, tuan-tuan, sebagaimana yang kita nak ulang kaji balik malam ni, bila cerita tentang akhir zaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada tanda. Pasal apa dia ada tanda? Macam kita nak meninggal, macam kita nak mati, dia ada tanda nak mati. Okey, tanda kematian. Okey, apa antara tanda kematian? Tanda kematian maksudnya apa? Sallallahu alaihi Muhammad, kan dia ada 1 hari sebelum meninggal, 30 hari sebelum meninggal, ubun menjadi lembut, kan? Orang tua kata apa? Tulang belakang dia jatuh, telinga dia jatuh, hidung dia jatuh. Ini antara tanda-tanda yang kita belajar. Pasal apa ada tanda? Pasal Allah sayang kita. Macam kita anak nak jatuh dalam longkang. Kalau kita tak sayang, kita takkan peringat anak tu. Anak main tepi longkang, kalau kita akan kata, hai abang, hai, jatuh lagi, kita peringat dia. Sebab apa kita peringat? Sebab kita sayang. Kalau kita tak sayang, kita biar dia meniti di tepi longkang, dan dia akan terjatuh. Jadi kematian dan akhir zaman adalah it's a sign of love, tanda kasih sayang cinta Allah. Maka Allah bagi tanda. Bila Allah bagi tanda, yang ni yang kita nak bincang malam ni, tanda akhir zaman tu apa dia, dan kita nak tengok di sekeliling kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebagaimana yang disebut hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi daripada Nu'man bin Bishr dari Huzaifah radhiyallahu taala anhu, antara sahabat Nabi yang meriwayatkan, yang menulis, yang merakam segala percakapan, pertuturan, pengakuan, riwayat dan juga sallallahu alaihi Muhammad, wasiat yang dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan, cerita tentang akhir zaman. Zaman ni merujuk kepada fasa. Zaman ni merujuk kepada masa. Masa yang paling hebat sepanjang bumi ni wujud adalah zaman ada Nabi. Okey, zaman ada Nabi, kita nak rujuk kepada zaman kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman kelahiran Nabi adalah zaman terbaik. Maka kata Nabi, sebaik-baik zaman, khairuz zaman, adalah zaman ketika mana aku ada. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat, bermula zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Nabi Muhammad, bezanya ulama mengkaji lebih kurang 7,800 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad.
Daripada zaman Nabi Muhammad nak pergi ke zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, bezanya lebih kurang 570 tahun. Macam mana nak tahu? Masihi tu, tuan-tuan tahu kan? Macam mana, apa maksud tahun Masihi? Kita kan 2021 Masihi. Masihi ni apa? Tahun dikira berdasarkan kelahiran Nabi Allah Isa. Kepercayaan orang Kristian, mereka mengatakan bahawa Nabi Isa ataupun Jesus Christ lahir pada 1 Masihi. Tuan-tuan, bila 1 Masihi lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bezanya 570 1 Masihi sampai Nabi lahir 570. Nabi lahirkan 20 April 570 tahun gajah. Jadi 1 Masihi ke 570 Masihi, perbezaan antara zaman lahirnya Nabi Allah Isa dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beza zaman tu 500 tahun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, nak bagi tahu bahawa ketika mana Nabi Muhammad lahir, maka ketika itu Nabi Muhammad telah meletakkan Islam ni di puncak. Umat Islam berada dalam susunan kekuatan barisan ukhuwah dan kekuatan umat Islam, iman disatukan, sehingga kan ketika zaman Nabi itu orang dengar aja orang Islam pegang senjata, musuh-musuh yang pegang senjata ni dengar orang Islam on the way saja, mereka akan kecut, mereka akan jatuh. Orang senjata orang Islam on the way. Maka geng-geng kafir, geng-geng Abu Sufyan, geng-geng Abu Lahab, geng-geng Abu Jahal dengar kata pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dengar orang Islam on the way, tak sampai lagi, maka musuh akan jatuh senjatanya. Sampai tahap macam tu. Sedangkan kita sikit tu dulu. Tapi lah ni terbalik. Hantarlah berapa ramai pun umat Islam. Yahudi yang hanya 13 juta satu dunia, umat Islam berapa bilion? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat Islam ni, umat Nabi Muhammad lebih kurang berapa? 1.8 bilion. Yahudi hanya 13 juta. Tapi sampailah kita tak boleh mengalahkan Yahudi di Palestin, di Israel. Why? Di mana kekuatan umat Islam? Sedangkan dulu Nabi hak minoriti, 1000 lawan dengan 3000, 313 lawan dengan 1000 dalam tentera dalam Badar. Perang Uhud sallallahu alaihi wasallam Muhammad 700 lawan dengan 3000. Perang Khandaq 3000 lawan dengan 10,000. Semua Islam menang dengan kualiti, bukan dengan kuantiti. Tapi kita umat Islam hari ini, kuantiti ada, kita paling ramai, tapi kualiti elak. Kualiti habis, ranak. Jawapannya, buktinya Palestin, buktinya Israel yang hanya 13 juta Yahudi, kita hak bilion tak boleh lawan juta. Allah angkat kekuatan, Allah angkat kemuliaan, kita jadi hina menyebabkan kita tak kuat. Umat Islam kalau dia mulia, confirm kuat. Tapi umat Islam bila dia hina, Allah akan angkat, kita jadi lemah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Umat Islam akhir zaman seperti buih di lautan. Pegang banyak nampak, tapi bila pegang satu pun tak melekat, satu pun tak boleh harap. Maksudnya macam itulah. Kita ni macam, sebab apa? Sebab ulama kata apa? Nabi nak dapat Islam ni dengan ayak mata, dengan darah, naik bukit, macam-macam modal yang Nabi bayar nak dapat Islam, nak dapat Quran, nak dapat Iqra tu 3 tahun menangis, 3 tahun naik bukit Uhud, naik bukit Gua Hira, baru dapat 5 ayat. Tiba-tiba Islam sampai ke kita free. Kita bukan buat apa pun, jelek-jelek Islam lah, betul tak? Tapi Nabi buat segala-galanya agar Islam sampai. Sebab tu orang Islam tak hargai agama dia. Sebab apa? Sebab dia dapat free. Dia bukan gaduh naik bukit pun. Kita tak buat apa, kita naik bukit juga, bukit kayu hitam kan, bukit bendera. Kita naik bukit tu. Nabi naik bukit nak dapatkan agama sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita naik bukit lari jauh meninggalkan agama. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, akhir zaman ni, maka zaman paling baik zaman di puncak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman puncak pada zaman Nabi. Nabi wafat, maka sahabat ganti panji ataupun baton Islam ni. Baton atau baton, pelari pecut. Saya guna konsep macam itulah. Baton, pelari pertama 4x100 meter olahraga. Pelari pertama dia akan pas baton dekat pelari kedua. Jadi Nabi umpama pelari pertama, Nabi pas baton dekat sahabat. Sahabat tangkap baton tu. Sahabat buat apa? Sahabat tak patah balik. Sahabat terus berlari menuju kepada pelari yang ketiga.
Okey, pelari yang kedua itulah diumpama sahabat. Sahabat genggam kuat-kuat baton jangan jatuh. Kalau baton jatuh maka disqualified. Maksudnya apa? Acara balapan olahraga 4 kali 100 meter akan fail, akan batal kalau baton tu jatuh. Maka baton itulah umpama panji dan agama yang dipegang, yang digenggam oleh sahabat. Maka ketika itu tuan-tuan, zaman yang kedua, zaman khalifah dipanggil khilafah ala minhaj nubuwah, zaman ketika mana Islam seperti dalam genggaman. Nabi di puncak, waktu tu lagi kuat lah. Bila masuk ke sahabat, lemah dah sikit, tapi Islam masih kuat dalam genggaman. Masuk ke fasa yang ketiga tuan, disebut zaman mulkan adhan, zaman ketika mana daripada genggam, Islam menjadi gigitan. Tuan-tuan, genggam dengan gigit, mana lagi kuat? Sallallahu Muhammad. Tuan-tuan cuba, malam ni kita buat demo tengok. Genggam kurma dengan gigit kurma, genggam lagi kuat, betul tak tuan-tuan? Maka nak bagi tahu bahawa zaman ketiga ni zaman yang semakin lemah. Daripada puncak turun ke genggam, genggam terlepas, gigit. Itu zaman ketiga. Zaman ketiga ni bila berakhir? Berakhir pada 3 Mac 1924. Yang saya rasa tajuk ni dah dibincangkan sebelum ni, tapi tak habis juga. Masuk zaman yang keempat. Kita di mana tuan-tuan? Kita berada di zaman yang keempat. Zaman ni disebut sebagai zaman mulkan jabariyan ataupun jabariyah, zaman orang menyombong. Zaman raja mementingkan takhta, wanita, harta, pusaka, mahkota, singgahsana, istana. Zaman ni orang mementingkan status, pangkat, jawatan, viral, views, followers, subscribers, likers, followers dan seumpamanya. Zaman ni, bila zaman ni, zaman yang Islam sudah terlepas. Okay, saya ulang balik tuan-tuan. Zaman Nabi, Islam di puncak. Zaman sahabat, Islam dalam genggaman. Zaman selepas sahabat, zaman khalifah tu, dia panggil Islam dalam gigitan, gigit. Habis zaman khalifah, mai baton Islam kat kita, genggam pun tak, gigit pun tak. Kat mana? Islam bertaburan dan berterlepas di tengah-tengah jalan. Sebab tu ulama mai, ustaz-ustaz mai, kita mai kat masjid buat apa? Tu tanggungjawab umat Islam hari ni, kita kena pergi kutip balik Islam hak bertaburan yang berselerak. Sallallahu alaihi Muhammad, disebabkan musuh punya pasal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tuan-tuan boleh faham tak ni? Boleh Okay, ini saya cerita ni kira dalam sirah ada akidah, dalam akidah ada tarbiyah, dalam tarbiyah ada dakwah. Jadi dia sebenarnya dia all rounder. Dia cerita pasal semua sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan saat ini kita nak tutup dengan saya nak bawa semua ni, kita ending dengan kekuatan Ramadan mengangkat kemuliaan umat. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita bincangkan sebelum ni, ataupun tuan-tuan dah ulang kaji dah tajuk ni. Fasa pertama 23 tahun. Itu ni zaman Nabi di puncak, Islam di puncak. Zaman Nabi ada 23 tahun, ada 3 benda yang Nabi bawa. Akidah, dakwah, daulah. Maksudnya tuan-tuan, 3 benda ni kalau nak bagi hebat Islam ni mulia, kena bawa 3 benda. Akidah, yang kedua dakwah, yang ketiga daulah. Akidah, sallallahu alaihi Muhammad, kita ada. 2, dakwah, kita ada. Tok-tok guru duk bawa. Tapi daulah tak sampai. Islam tak terangkat. Islam dipijak. Islam di apa? Islam dikecam. Islam diinjak-injak. Daulah ni tak ada. Daulah ni yang kita jatuh. Jadi kita ni tak cukup quorum. Baru 2 saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita nak buat apa lah ni? Tugas kita untuk menjadikan Islam ni daulah di atas, bukan Islam di bawah. Islam memimpin, Islam is leading, Islam is conquering, Islam is menakluk 2/3 dunia. Tuan-tuan, Islam ni umpama air. Air ni tuan-tuan, kita sekat, dia takkan berhenti. Tuan-tuan tahan kot mana pun, dia tetap mengalir. Maksudnya Islam takkan kalah. Tuan-tuan kalau tak main masjid, Islam menang juga. Tuan-tuan kalau lena dalam kuliah, Islam tetap menang. Tapi ketika mana Islam menang di puncak, di mana suara dan tangan kita? Sallallahu alaihi Muhammad. Kita nak ketika mana Islam berada di puncak zaman Al-Mahdi, waktu tu nama kita ada di belakang Al-Mahdi. Suara kita ada di belakang panji-panji Al-Mahdi. Kita nak macam tu. Sebab Islam kok mana pun takkan kalah. Ini adalah memang hukum Allah buat macam tu. Tapi ketika mana Islam menang, di mana kita? Di mana suara kita? Tuan-tuan, saya nak ringkaskan benda ni makan minggu dan makan bulan, bukan makan malam. Okey,
Tajuk ni tajuk yang panjang, jadi kita nak ringkaskan saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, zaman yang kedua, akidah, dakwah dan daulah yang Nabi bawa, 23 tahun Nabi wafat, diteruskan oleh 4 ataupun 5 orang khalifah ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, frontliners Nabi, wasiat Nabi. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman Al-Affan, Ali bin Abi Talib, dan juga Sayyidina Hasan. Lepas tu Sayyidina Husin. Campur dia 30 tahun. Okey, zaman ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Islam mula bergolak dan mula bergelojak. Dan ketika inilah bermulanya zaman fitnah. Ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab, yang Nabi kata lauka nabiyyan, andainya masih ada Nabi selepas aku, kana Umar, engkaulah Umar. Dan ketika itu tuan-tuan, ketika mana Sayyidina Umar wafat, maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad, umat Islam dah lemah. Sebab Sayyidina Umar ni lambang kekuatan, kemuliaan, perlindungan, kehebatan, ketinggian Islam. Jatuhnya frontliners yang bernama Sayyidina Umar, ketika itu Islam dah lemah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, ulama kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pintu fitnah umat Islam terbuka selepas kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab. Selepas Sayyidina Umar Al-Khattab wafat, semua pemimpin Islam mati dibunuh. Sayyidina Uthman mati dibunuh, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin yang di Karbala, yang dipotong, dipenggal kepala. Khawarij lawan dengan Syiah, maka Syiah pun lahir. Sebab apa? Sebab umat Islam dah lemah dah ketika itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu dan ayah, daripada situlah munculnya hadis yang Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hadis yang Nabi kata apa? Umat Islam akan terpecah kepada 73 pintu, 73 jalan, yang hanya sampai satu jalan. Satu jalan. Satu ni yang nak aku sampai dekat aku, Nabi kata. Satu ni yang layak dapat syafaat aku. Rupanya M. Nasir, dia buat lagu tu bukan lagu, tu hadis. Hadis yang dilagukan. Rupanya M. Nasir pun mai kuliah maghrib. Okey, hanya orang main kuliah maghrib saja yang boleh buat lagu tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu dan ayah, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, saya nak cuba pantaskan supaya tuan-tuan dapat, ini zaman yang dah lalu. Kita nak tengok zaman kita, apa yang berlaku sebenarnya. Dan mungkin ada kaitan dengan virus. Tuan-tuan, zaman yang ketiga ni tuan-tuan, zaman yang paling panjang. Dia lebih kurang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 1315 tahun. Zaman Nabi 23 tahun. Zaman sahabat 30 tahun Islam kuasa. Zaman hak ketiga ni 1315 tahun menghimpunkan 33 kerajaan Islam dan 3 dinasti terbesar, Umayyah, Abbasiyah dan juga Uthmaniyah. 1315 tahun Islam berkuasa. Masjid dibuka, ulama diangkat, mufti dia adalah ulama. Pemimpin nombor 2 selepas agung dan sultan, khalifah adalah mufti dan ulama zaman tu. Saya ulang balik tuan-tuan, zaman 1315 tahun ni, sultan jadi imam, sultan khatib mimbar, sultan imam qiyamulail, sultan bagi kuliah. Zaman ni zaman khalifah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mau musuh tak takut tuan-tuan, punya khalifah sultan sampai boleh pimpin macam tu. Habis azan saja, la ilaha illallah, Tok Bilal habis azan, pusing belakang tengok sultan duduk di belakang. Bila sultan di belakang, menteri besar kumpul madang. Bila menteri besar ada, exco kumpul madang. Maksudnya apa tuan-tuan? Cara nak bagi umat masyarakat main masjid, sultan main masjid, semua penuh masjid. Itu berlaku pada zaman khalifah 1315 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab memang protokol macam tu. Okey. Kenapa 3 zaman tu hebat? Saya ringkaskan tuan-tuan yang dibincangkan ulama akhir zaman. Dia ada 5 T ataupun 5 ta. Di manakah kekuatan hang tu? Di kerisnya kah? Di tengkoloknya kah? Di bodinya kah? Di mana? Kekuatan hang tu terletak pada huruf ta. Ta yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belalang. Oh, belalang. Ta yang pertama adalah
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Barang siapa yang meletakkan takwa, takwa ni apa? Menjauhkan sesuatu yang menjauhkan kamu daripada Allah. Itu yang paling mudah. Whatever can cause you so what? So far from you and Allah. Benda yang boleh menyebabkan kita jauh dengan Allah, jauh dengan masjid, jauh dengan ustaz, jauh dengan alim ulama, jauh dengan pahala, jauh dengan rahmat. That is the meaning of taqwa. So kita jauhkan benda yang boleh menjauhkan kita daripada masjid, benda yang boleh menjauhkan kita daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. That is the meaning of taqwa. Yang kita duk baca, yang kita duk dengar ittaqullah, ittaqullah, itulah maksud dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqwa. Sebab itu tuan-tuan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketika Nabi ada, bangsa paling bertakwa Arab, maka bangsa Arab leading, bangsa paling mulia. Ketika Nabi ada, Nabi wafat, Arab dah main perempuan, Arab dah main senjata, Arab dah main harta, Arab dah main wanita, Arab dah main mahkota. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi menyebabkan Arab dah gila dunia, maka kamu tak layak pimpin. Pam, Arab jatuh. Allah bagi Islam dekat bangsa Kurdish, lahir Sultan Salahuddin Al-Ayubi, anak pada Najmuddin Al-Ayubi, lahir Sultan Arslan, lahir Sultan Nuruddin Az-Zanki, yang hebat-hebat ni tuan-tuan, tapi bukan bangsa Arab, bangsa Kurdish. Sallallahu alaihi Muhammad. Sulaiman Al-Farisi yang juga bukan bangsa Arab, tapi mereka hebat. Sebab apa? Sebab ketika itu mereka yang paling bertakwa. T yang pertama. Ta yang kedua, ta'abbud. Makin tinggi, makin rendah. Maksudnya apa? Makin hebatnya jawatan kamu, makin cepat, makin awal sampai di masjid. Makin laju kereta kamu, makin awal nampak di masjid. Sebab apa? Kamu upgrade kereta, Allah bagi peluang untuk kamu sampai lebih awal. Ini kita sebut banyak kali dah. Kereta makin laju, sampai masjid makin lambat. Zaman dulu kancil 7 suku sampai di masjid. Upgrade kepada wajah makin laju 7.20 sampai masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah bagi lagi laju X50 yang terbaru 7.45 sampai masjid. Lagi moden, lagi laju kereta dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi tak nampak muka di masjid. Sepatutnya tak jadi macam tu kan? Lagi mantap teknologi, maka lagi cepat untuk kita beribadah. Contoh, zaman dulu tak ada phone, zaman dulu tak ada apps Al-Quran. Kita bagi alasan, aduh nak masjid makan Quran ni, nak capai, nak orang Kedah kata apa, tui naik, nak tui tu nak bangkit pergi ambil Quran dekat rak-rak sikit pinggang. Jadi kita bagi alasan, pasal apa tak mengaji? Tak larat lah, nak pergi celapak pergi kat rak punya dah jauh. Tapi bila Allah bagi phone, tak payah celapak pergi ambil dekat rak dah. Sebab apa? Al-Quran tu ada dalam phone. Just scroll and select. Pun tak mengaji juga. Sebab tu kenapa Allah majukan teknologi untuk kita apa? Pantas, cepat, mudah ibadah, tapi payah juga. Macam Covid lah. Hang mai lah Covid-19 ke 20 ke, hak tak mai masjid, tak mai juga. Hak tak semayang juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ni bukan marah kan? Cuma suara tinggi. Semangat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, saya ringkaskan cerita ni, maka tuan-tuan tengok inilah kekuatan yang ada pada zaman tu tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya berkuliah hari tu di ni cerita T yang ketiga, tahajud. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Okey, program saya baru ni dengan ATM, Angkatan Tentera Malaysia, dan juga Angkatan Tentera TUDM sebelum ni di College TUDM Al-Ustaz. Antara modul yang saya cadangkan kepada pihak tentera, andai kata modul ni dibawa, boleh diangkat ke Kementerian Pertahanan Malaysia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana nak bagi hebatnya Malaysia dan bumi tanah Melayu ni, antaranya adalah melazimi tentera-tentera. Sebab apa tentera? Sebab mereka bangkit awal. Kalaulah boleh jadikan modul tahajud, semua nak masuk tentera, wajib tahajud. Sebab apa? Mereka akan ada kawat, mereka akan bangkit awal. Orang yang bangkit awal ni, jangan hilangkan, jangan jauhkan daripada tahajud. Sebab tu Allah buat Ramadan untuk memudahkan tahajud kita. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan setuju tak? Tak ada Ramadan, pakai tak ada tahajud, terkejut, terkencing, tidak balik. Kan?
tahajud tu tak ada, tapi bila mai Ramadan kok mana pun dah alang-alang bangkit takkan tak sembahyang 2 rakaat kan. Sallallahu alaihi wasallam. Alang-alang tahajud takkan tak sembahyang sunat qabliyah subuh. Alang-alang sembahyang sunat qabliyah subuh takkan tak sembahyang on time on call. Sebab tu kehadiran kualiti umat Islam bulan puasa ni tip top, first class, marvelous, number 1 ketika itu. Kalau mati di kerana syurga terus lah. Sebab tu Israel sangat takut bulan puasa ni. Sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang paling ditakuti oleh kafir, oleh Yahudi adalah bulan puasa. Sebab tu bulan puasa dia masjid meletup, masjid kena bom. Sebab mereka tak mahu orang Islam kembali jumpa Allah. Ahli kitab Yahudi, mereka pun kaji umat Islam ni, kalau mereka jumpa Allah, mereka penuh masjid, habislah kita. Yang kita kuat selama ni, Yahudi kata apa? Ni yang kita duk pertahan Israel ni, Amerika yang kita masih bertahankan USA tu, bukannya kuat pun. Sebab apa? Sebab umat Islam lemah. Kalau Islam kuat, mereka dah lama dah terak. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita lemah yang mereka kuat. Itu je dia punya formula kehidupan. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang jauh dengan Allah, Allah akan menyebabkan musuh dekat dengan kamu. Siapa yang dekat dengan Allah, Allah akan buat musuh jauh dengan kamu. Itu formula yang kita kena pegang. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kuat dengan Allah, Allah akan buat musuh lemah dengan kamu. Tapi siapa yang lemah dengan Allah, Allah akan buat musuh kuat mengatasi kamu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sebelum berakhir, masuk fasa yang keempat. Okey, this is the current phase. Inilah fasa semasa kita. Islam dah bukan di puncak, Islam bukan digenggam dan bukan dalam gigitan, dah terlepas dah. Okey, Islam dah merebak dah. Bukan merebak, Islam dah jatuh dah. Okey, dah terak dah. Umat Islam dah tak nampak muka dah di masjid dan kecuali di masjid dan di kuliah, kecuali Masjid Al-Muttaqin. Kita kena declare siap-siap. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, sallallahu alaihi wasallam. Okey, masuk fasa keempat, 3rd of March 1924. Okey, dia cerita ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan nak buat tajuk ni, saya cadangkan kita kena buat bersiri. Sebab saya, Allah izin, memang menjadikan tajuk ni bidang kajian saya mungkin dalam master, termasuk sejarah kejatuhan Uthmaniyah dan juga kewujudan Arab Saudi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya rasa banyak benda lah yang kita boleh share maklumat berdasarkan semua kompilasi dan koleksi hadis-hadis sahih dan juga tafsir-tafsir ayat Quran cerita tentang hadis akhir zaman. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila masuk zaman yang keempat, okay, mulkan jabriyan, okay, zaman di mana semua orang menyombong, zaman di mana semua orang ego. Tak kira lah, rakyat cara rakyat, YB cara YB, pemimpin cara pemimpin, ayah cara ayah, mak cara mak, anak cara anak. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua orang zaman menyombong lah ni. Bila zaman menyombong, Allah kata kamu ni tak layak, maka Allah buat Islam jatuh. Sampailah Islam tak bangkit-bangkit. 3 Mac 1924, 3 Mac 2021, dah berapa tahun? 97 tahun. Betul tuan-tuan? 3 Mac 1924, 3 Mac 2021 baru ni, sebulan lepas, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad genap 97 tahun Islam jatuh. Tuan-tuan pun tahu, antara hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan bahawa every 100 years Allah akan hantar seorang mujaddid untuk mengangkat kembali yuslihullah, untuk Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, untuk tajdid, untuk kembali mengangkat kemuliaan Islam. Saya teringat wawancara temu bual yang dibuat dengan Syekh, saya tak ingat nama dia, daripada Patani, Tok Guru juga, memang waliullah, bertaraf waliullah. Ketika mana Syekh ditanya Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dari Patani, macam mana lah Covid ni Tok Guru ni, nampak tak selesai-selesai lagi ni? Tok Guru kata apa? Hamba rasa tak boleh dah kita ni, hak boleh selesai masalah Covid ni adalah Imam Mahdi je. Dia sebut macam tu tuan-tuan. Ni kalam yang dilafazkan oleh ulama, oleh wali Allah yang taqarrub, dekat dengan Allah. Dan saya berpegang dengan pendapat ulama ni. Covid ni kita tak tahu. Dan dah 2 tahun dah. Tuan-tuan Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan perasan dah, antara statement yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada fasa pertama awal dulu, Covid akan duduk dengan kita paling kurang 2 tahun. Ini bukan saya kata, ini statement yang dikeluarkan oleh KKM sebelum ni. Ni baru setahun lebih. Sallallahu alaihi wasallam. Kes masih ribuan. Maksudnya betul lah apa yang disebut sebelum ni. Bila Tok Guru kata apa? Bila Nabi kata apa? Idza fasad, bila berlakunya kerosakan
4 negara Arab. Di negara Syam, la khaira fikum, maka kamu tak akan lihat kebaikan lagi dia dalam muka dunia ni. Maksudnya apa? Bila 4 negara Arab ataupun negara-negara Arab ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam dah musnah, Nabi kata apa? Maka kamu seluruh dunia takkan ada lagi kebaikan. Maksudnya apa? Kita hanya menunggu Imam Mahdi je untuk mampu menyelesaikan isu Covid. Sallallahu alaihi wasallam. Ayat tu nampak macam ekstrim, tapi itulah hakikat yang kita harus terima. Yang tak tahu hujung, kita tak tahu penghujungnya di mana Covid ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, zaman ni kata Dr. Yusuf Ibni Abdillah Ibni Yusuf Al-Wabil dalam kitab Al-Ash'aratus Sa'ah, dalam kitab tanda-tanda kiamat, masa keempat, fasa keempat ni masa kita akan bertemu dengan zaman yang paling kritikal. Ulama membahas tuan-tuan dalam kitab Nihayah wa Fil Fitan, kenapa Dajjal ni berlaku pada zaman kita dan kenapa kita ditakdirkan bertemu zaman ni. Antaranya tuan-tuan, kita ni umat pendek. Allah tak buat umat Nabi lain bertemu dengan Dajjal. Allah buat umat kita ni yang bertemu dengan zaman Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah buat zaman kita yang paling genting dan critical, the most critical situation and challenging. Zaman kita ni zaman kita. Pasal apa kita? Maka doa Nabi tuan-tuan, ingat ada doa Nabi dalam sallallahu alaihi Muhammad sebelum Nabi wafat. Nabi kata apa? Aku nak umatku yang paling ringan di padang mahsyar, dan aku nak umatku yang paling ramai dalam syurga, dan aku nak umatku yang paling awal masuk syurga. Allah perkenankan doa Nabi. Akhirnya Allah buat ujian umat Nabi paling berat di dunia. Sebab apa? Sebab Allah simpan hikmah dia. Kamulah umat yang paling ringan di padang mahsyar. Because of Muhammad, maka kamu terpaksa harungi benda yang berat ini, COVID-19 sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sebab esok kamu akan tahu di padang mahsyar kamu dah diberatkan dah, sebab musibah dan ujian penghapus dosa. Bila dosa kamu terhapus, kamu dah ringan. Apa yang kamu nak bawa jumpa Allah, ringan dah. Bila ringan, kamu hanya sekejap di padang mahsyar. Waktu tu kita akan jumpa Nabi. Terima kasih ya Rasulullah. Rupanya ini hikmah Allah buat beratnya ujian yang menimpa kita. Kalau siapa yang faham maksud musibah, hikmah ni, kita takkan mengeluh depan Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah sedang bagi jawapan kepada hikmah. Tak kira lah Covid ke apa sahaja, kamu akan diringankan di padang mahsyar. Kamu pilih nak ringan dunia ke nak berat padang mahsyar? Tuan-tuan jawab. Kita nak ringan pada mahsyar kan? Nak beringan pada mahsyar, hampa kena berat dunia. Maka tanggunglah kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu dan ayah ya. Ini baru Covid, kita tak tahu apa yang berlaku esok, lusa dan tahun depan seumpamanya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, apa yang saya nak share dengan tuan-tuan sebagai penutup untuk malam ni, bukan penutup tajuk tajuk ni memang takkan tutupnya. Okey, setakat yang sempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Yusuf Al-Wabil yang saya rujuk ni tuan-tuan, dia ada lebih kurang 165 tanda-tanda kiamat. Ataupun ada dia cerita, biasalah tanda-tanda akhir zaman ni tuan-tuan pun dah dengar banyak-banyak versi dah. Banyak versi dah ustaz-ustaz duk cerita. Ni antara koleksi hadis akhir zaman yang paling sahih yang saya rujuk. Antaranya zaman sebelum Dajjal. Dia ada 57 tanda ataupun hadis cerita tentang sebelum keluarnya Dajjal. Okey, Dajjal ada dua. Satu Dajjal Al-Masih, satu yang kedua Dajjal Al-Kadzab. Dajjal Al-Kadzab ni Dajjal yang sebelum Al-Masih, sebelum jasad dia. Sebelum dia keluar, dia hantar bau dia. Sebelum dia keluar, dia hantar ejen dan kuncu-kuncu proksi-proksinya. Disebut dalam ensiklopedia kita akhir zaman, paling kurang dia ada zaman 30 pra-Dajjal. Dan saya berani dan yakin mengatakan zaman pra-Dajjal adalah sekarang. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia menyebarkan program propaganda, dia menyebabkan lumpuhnya dunia sehingga munculnya terkuasa mengaku Tuhan. Itu kemuncak zaman Dajjal. Tapi lah ni zaman pra-Dajjal. Apa ciri-ciri? What is the characteristic yang dikatakan zaman pra-Dajjal? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkaskan hadis ini tuan-tuan. Nabi kata apa? Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan datang satu zaman nanti yang disebut sebagai yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas sadiq. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Nabi kata akan datang tahun-tahun yang sangat menipu. Pendusta pada zaman itu dianggap sebagai seorang yang paling jujur, sementara orang yang paling jujur dianggap sebagai pendusta. Dia terbalik. Pada pengkhianat diangkat menjadi YB bosku. Contoh,
Para pengkhianat diangkat sebagai orang yang paling percaya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan muka dia tak pernah nampak di masjid, mukanya tak pernah nampak di kuliah, mukanya tak pernah nampak di apa, dalam program-program ilmu, tapi orang itu yang kita angkat sebagai pemimpin kita, disebut oleh ulama. Sementara orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat. Pada zaman itu Ruwaibidah banyak berbicara. Nabi ditanya, what is the meaning ya Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata apa? Ni zaman terbalik dia lah. Okay, yang pengkhianat tu diangkat sebagai seorang pembenar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak boleh tahu dah hak mana betul, hak mana salah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebab itulah antara doa yang kita jangan tinggal akhir zaman, tuan-tuan boleh baca selepas solat, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami hak betul itu betul, hak benar itu benar, hak manis itu memang manis. Seperti ustaz malam ni, memang betul manis saja, nampak macam lena. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam TV rasa macam mana, tengok depan lagi mana rupanya. Okey, sambung saja iklan-iklan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan ibu dan ayah ya. Okey, cerita tentang penipuan. Zaman ni zaman orang menipu. Sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin tipu rakyat, rakyat tipu pemimpin, laki tipu bini, bini tipu laki, anak tipu mak, mak tipu anak, imam tipu jemaah, jemaah tipu imam, ustaz tipu anak murid tipu ustaz, sekolah tipu PPD, PPD tipu KP, JPN. Ni cerita nak sebut terbongkar, tapi that is the reality. Sallallahu alaihi wasallam. Kita dipaksa dan diajar macam tu, kan? Macam tadi, sekolah tipu budak, tipu cikgu, cikgu tipu sekolah, sekolah tipu PPD, PPD tipu JPN, JPN tipu KPM, KPM tipu siapa? Dia jadi seolah-olah macam tu. Bani bila kita sebut, dia macam ni censored ni ustaz, tapi kita tak boleh nak menyatakan kebenaran, kena tu sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah hadis Nabi. Kalau kita tak cerita bab ni, so macam mana kita nak tafsirkan cerita ni sedang berlaku, hadis Nabi sedang berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab tu orang kata apa? Qulil haqq walau kana marran. Katakanlah benda tu pahit walaupun benda tu katalah benda tu betul walaupun benda tu pahit. Kena gam kan, kena tangkap kan? Sebab tu Imam Nawawi kena tangkap, kan? Imam Syafi'i kena tangkap. Sebab apa? Semua kata benda betul. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, cerita tentang penipuan ni. Okey, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat ada sempat kita stop pukul 9 boleh tak? Tuan-tuan lapar nasi dah. Tuan-tuan cuba pongkak excited. Nak lagi macam tu. Jangan sampai rasa macam takut je. Tuan-tuan okey Makcik okey makcik? Terbaik punya. Okey. Nak luar lagi. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tuan-tuan dan ayah. Okey. Cerita bab penipuan ni saya nak share dengan tuan-tuan satu fakta yang sangat hebat, yang kesan dia sangat apa? Benda tipu ni telah menyebabkan Allah angkat berkat satu zaman. Okey, keluarga menipu, ada anak, suami, isteri yang menipu, Allah angkat berkat dalam rumah tangga. Ada jemaah menipu, Allah angkat berkat dalam satu taman, sallallahu alaihi wasallam, dalam satu masjid. Ada pemimpin menipu, Allah angkat keberkatan dalam sebuah kerajaan. Bila angkat berkat, kerajaan tu takkan tahan lama. Dia macam itulah. Benda takkan lama ni confirm berkat, tak berkat. Benda yang berkat dia bertahan lama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, macam tuan-tuan kan nampak cerita tahan lama je, berkatlah tu. Kan? Dia tu yang kurus kaki pun tak beralih. Tahan lama. Alhamdulillah, terbaik. Okey, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Satu zaman ketika mana tuan-tuan tahu zaman pembinaan tembok besar Cina. Okey, ini zaman ni sebelum, ada riwayat mengatakan sebelum zaman kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Kan zaman 200 Masihi, 300 Masihi, zaman macam zaman Konstantinopel, sebelum Nabi lahir lagi. Pasal apa tembok Cina tu kuat dan tak pernah runtuh? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, antaranya dia ada sama ciri dengan pembinaan tembok Ya'juj wa Ma'juj yang dibina oleh Zulkarnain. Ada pendapat juga mengatakan tembok Cina tu adalah sebahagian, is a part of tembok Ya'juj wa Ma'juj. Okey, tak mau sembang bab tu. Okey, ketika mana pembinaan awal, tuan-tuan tahu tak one of the reason, one of the objective, antara tujuan dibina tembok besar, Cina waktu tu nak muncul sebagai kuasa besar dunia zaman tu. Jadi dia tak mau ditentang,
dikalahkan oleh mana-mana musuh, maka dibuat tembok. Pada zaman pembinaan awal tuan-tuan cuba boleh cek benda ni sejauh mana kebenaran fakta yang saya share tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun nak share ni, saya cek berkali-kali takut salah. Okey, pada awal tuan-tuan musuh datang Sallallahu Alaihi Muhammad. Okey, contohnya tentera Mongol, tentera Hulagu Khan dan sebagainya. Zaman-zaman tu kan zaman-zaman tentera-tentera yang hebat. Okey, musuh datang nak serang Cina tuan-tuan. Hak orang Cina ni, kerajaan Cina yang dinasti Zi Qin ke, kita belajar dalam sejarah waktu tu tuan-tuan. Apa yang mereka buat? Sallallahu Alaihi Muhammad, mereka hantar penjaga tembok kan, penjaga tembok. Musuh datang, mereka hanya bina fizikal. Mereka hantar training stamina, training fitness dan sebagainya. Okey, maka orang penjaga frontliners tembok besar Cina ketika itu memang kuat stamina, fitness. Okey, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila mai tuan-tuan musuh mai, depa tengok fitness yang ada pada pembesar tembok Cina ni, tembok besar Cina, depa tak berani lawan sebab fitness waktu tu memang tip top. Tapi apa yang depa buat? Musuh mai, dia apa? Dia tawarkan dengan duit. Maksudnya rasuah, belanja makan, belai dengan kelembutan. Akhirnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seluruh frontliners yang menjaga tembok besar Cina jatuh dan meninggalkan posisi setelah disuap rasuah oleh musuh. What is the point yang kita boleh ambil? Tuan-tuan, stamina, ada orang angkat berat, dia mampu angkat berat besi ataupun besi lah kan, seberat 200 kg. Betul? Orang yang sado ni, Mr. of Malaya ke apa, angkat berat ni, sado-sado man ni, orang sado lah macam saya lebih kurang. Okey, orang sado dia boleh angkat besi 200 kilo tuan-tuan. Tetapi orang sado belum tentu mampu mengangkat selimut yang tak sampai 2 kilo di saat azan subuh berkumandang. Di mana kelakian dia? Setuju atau tidak? Angkat naik habis urat-urat ni 200 kilo, clean and jerk, sukan Asia dan sebagainya. Hak selimut azan subuh nak angkat tak sampai 2 kilo, tak mampu. Maksudnya apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerajaan Cina, mereka hanya menumpukan kepada kekuatan fizikal. Kamu boleh bina manusia, kamu boleh bina kekuatan fizikal, tapi kamu gagal dalam membina kekuatan spiritual bangsa ataupun masyarakat kamu, sehingga mudah disuap. Akhirnya tembok besar Cina buat kali pertama dipecah masuk oleh musuh. Disebabkan apa? No integrity, penipuan lah, tidak ada kejujuran. Sebab apa? Nilai moral tu tak ada. Gagalnya pemimpin kita itu membina moral, adab, nilai umat dia, masyarakat dia. Akhirnya tembok besar Cina jatuh ranak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itulah kita jangan hanya nak kejar A saja anak kita, jangan hanya nak tumpu fizikal, jangan hanya tumpu benda luar, sedangkan benda dalaman itu yang menyebabkan jatuhnya kerajaan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Pada zaman 1443-44 macam tu, sebelum lahirnya Sultan Mehmed II ataupun Sultan Muhammad II ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih, percubaan yang ke-11 untuk menaluki kota Konstantinopol. Ketika itu Khalifah Utsmaniyah dipimpin oleh Sultan Murad II, ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika itu tuan-tuan, datang seorang ulama namanya Syekh Bayram. Syekh Bayram ni maqam dia saya pernah ziarah waktu saya bawa jemaah di Turki, di Ankara. Ankara ni pusat pentadbiran Erdogan hari ni. Ceritanya tuan-tuan, ketika ayah dia ni Sultan Muhammad Al-Fatih, ayah dia Sultan Murad II menjadi sultan, dia cuba untuk menakluk pintu masuk Konstantinopol. Sebab apa? Nabi kata apa? La tuftahanna al-Qustantaniyah fa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Start daripada zaman sahabat ada 12 percubaan duk lawan nak masuk pintu masuk kota Konstantinopol. Sebab Nabi kata, siapa yang berjaya takluk, dia sebaik-baik raja, dan siapa yang sebaik-baik follow, mereka adalah sebaik-baik tentera. 800 tahun try 12 percubaan, semua gagal. Sampailah zaman Sultan Murad II, lebih kurang 1440-an, sebelum 1451 Sultan Murad II, Sultan Al-Fatih mengambil alih. Sebelum zaman tu tuan-tuan, maka Sultan Murad II ni, dia prepare kerajaan dia prepare tentera dia prepare senjatanya, technical, tactical, meriam, semua cukup, artillery, infantry, physical training, semua yang menyebabkan ketenteraan. Orang kata secara teorinya confirm menang, tapi bila lawan kalah,
Maka dia jumpa dengan Syekh Bairam. Ulama dulu, sultan dulu, kalau ada masalah dunia, kerajaan, rakyat, nak cari jawapan, jumpa ulama. Jadi kok-koklah kita boleh cadangkan, kalau tidak keterlaluan lah, mungkin ke bawah duli yang maha mulia, ataupun sallallahu alaihi wasallam, pemimpin-pemimpin kita, Covid tak selesai, so nak buat apa? Kita cuba merendah, pergi cari Tok Guru, pergi cari ulama-ulama tasawuf yang masih hidup. Tok Guru ada cadangan, nak buat apa? Kami dah tak tahu nak buat apa dah, tak larat nak PKP dah, macam-macam dah buat. Kadang Tok Guru ni Allah beri firasat gerak hati dia. Contoh macam kita belah Kedah, Pak Sumit lah kan, dekat Bukit Tembaga. Tapi siapa berapa orang pemimpin pergi jumpa dia, kok ada jawapan Covid sallallahu alaihi wasallam, ada penawar jawapan, Allah bagi jawapan pada dia, tapi ulama kita tak pergi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tak tahulah tuan-tuan setuju ataupun tidak. Ni ulama tasawuf yang Allah bagi gerak hati firasat dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kat mana tadi? Maka Sultan Murad II pergi jumpa Syekh Bairam, ulama mufti terbesar ketika itulah zaman kerajaan Turki. Maka Syekh Bairam memberi nasihat kepada Sultan Murad II. Sultan Murad II naik kuda turun masuk dalam market. Ini saya ringkas tuan-tuan. Apa dia buat? Sultan Murad II menyamar diri sebagai seorang rakyat biasa. Menjadi kebiasaan tradisi sultan-sultan Khalifah Uthmaniyah. Ketika itu mereka ada masalah sikit turun pasar, ada masalah sikit turun bersama rakyat, menyamar menjadi rakyat biasa. Depa nak check what is the problem, apa benda-benda yang sedang menjadi masalah rakyat. Jadi satu hari turun ke pasar. Jadi sultan ni beli, menyamar menjadi pembeli rakyat biasa. Bila beli tuan-tuan, apa yang berlaku? Penjual menipu sukatan dan timbangan. Beli sekilo dapat 950 gram, beli 2 kilo dapat 1.900 gram. Maksudnya apa? Penjual ketika itu menipu rakyat dalam tumbangan dan sukatan. Satu. Yang kedua, sebahagian tentera dia ada yang ciluk kerja, ada yang tak jujur, ada yang tak betul kerjanya. Menyebabkan Syekh Sultan Murad II kata, ya Allah, menangis di atas sejadah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, rupanya aku dah gagal membina rakyat dan rakyat dan juga masyarakat aku, ya Allah. Rupanya ini punca Allah tak izin Sultan Murad II untuk menaluki kota Konstantinopel. Akhirnya Sultan Murad II, bila lahirnya Sultan Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan, apa yang berlaku ketika itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sultan Murad II mendidik dan mentarbiah anaknya supaya anaknya berjaya mendidik masyarakat dengan penuh adab. Pada ketika itu tuan-tuan, semua tentera, 150,000 tentera, semua beradab, semua nilai morality yang ada, tidak ada sebarang penipuan, tidak ada sebarang pengkhianatan, solid mai masjid, umat ketika itu terbaik. Sehingga Allah izin 29 Mei 1453 Masihi, maka sejarah tercipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergemanya takbir Allahu Akbar tuan-tuan. Akhirnya pintu masuk kota Konstantinopel yang tak pernah kalah selama 1138 tahun, akhirnya kalah di tangan seorang sultan yang baru berusia 21 tahun dah menjadi legend. 21 tahun dah jadi legend. Anak kita legend juga, tambah ke depan Mobile Legend. Okey, mak cek pun legend juga. Legend apa? Mobile Legend. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya rasa cukup sekadar ini yang dapat saya kongsikan. Maka saya nak tutup kat mana? Okey, nak bagi tahu kita sekarang berada di zaman tu. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, saya tutup sikit sampai ke sampai sinilah. Boleh tuan-tuan? Okey, ini penutup closing kita pada malam ni. Ketika mana berlaku pada zaman sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi dulu pernah berlaku virus. Bukan virus, sebelum virus tu adalah gempa bumi, musibah yang besar juga. Ketika itu Nabi buat apa? Nabi meletakkan tangan di atas bumi. Ya ardi, ya ardi, wahai bumi. Belum lagi masanya. Maka ketika itu gelombang dan gelojak bumi yang sedang bersuara, akhirnya mendengar kata-kata Nabi, seruan Nabi, bumi kembali tenang daripada bergelora. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ringkaskan tuan-tuan, pada zaman 165 Masihi sebelum kelahiran Nabi lahir 570, berlaku satu wabak virus pandemik juga melalui darat, dibawa oleh kerajaan Rom di Mesir. Waktu tu Kristian lah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menyebabkan 5 juta kematian. Tuan-tuan boleh tengok pada tahun 639 Masihi bersamaan dengan 18 Hijrah, ketika mana Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi pemimpin, Nabi dah wafat, berlaku juga satu wabak yang melibatkan 25,000 tentera muslimin wafat, dan juga antara Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Muaz bin Jabal, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini antara frontliners semua Nabi yang wafat dalam musibah, yang wafat dalam wabak ketika itu di bumi Syam, di kota Amwas, Palestin. Nak ceritanya tuan-tuan, cerita tentang wabak virus ni cerita yang dah lama dah, sejak zaman Nabi dan zaman sahabat lagi. Okey, cuma ringkasnya tuan-tuan, bagaimana Rasul dan sahabat menghadapi musibah, adabnya. Ketika mana tadi saya kata tadi, Rasulullah bila mai wabak, mai musibah, dia letak tangan di atas bumi. Soal ada Muhammad dengan syafaat, dengan syafaat dan juga mukjizat yang ada pada Nabi, Allah tenteramkan bumi itu, akhirnya musibah hilang. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab sekali lagi berlaku, maka khalifah cuba tiru apa yang Nabi buat. Nabi dah tak ada dah, maka dihentakkan tongkat di atas muka bumi, akhirnya bumi itu tenang kembali. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi saya nak kok-koklah ada kalangan kita pakcik-pakcik yang mungkin auranya hebat. Jadi tuan-tuan keluar sekali, tuan-tuan ketuklah bumi, kok-koklah. Wahai COVID-19, pulanglah engkau ke halaman engkau, sebab kami nak raya tahun ni. Okey, tuan-tuan pergi ketuklah mana-mana pokok-pokok kan. Pokok masjid janganlah. Ketuk patah tak tu. Okey, kok-koklah berkat tuan-tuan. Ya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Okey, yang hebatnya tuan-tuan, dah tak nak berhenti dah, naik balik. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, okey, juga berlaku musibah ketika itu. Apa yang dia buat? Yang ni saya rasa yang ni boleh buat. Yang ni kalau katalah kuliah ni sampai dekat Istana Negara ke, ataupun pejabat YB ke, YB boleh buat benda ni. Okay, sebab mereka adalah frontliners kita. Apa dia? Khalifah mengirim surat kepada seluruh wali-wali dan gubernur negeri. Pendek aja, Allahumma salli alaihi Muhammad. Saya ringkaskan tuan-tuan. Yang pertama suruh tubu ilallah, bertaubat. Yang kedua sedekah. Sebab Nabi kata apa? Dawu mardatikum bisadaqah. Maka dengan sedekah ni kadang boleh, bukan kadang, boleh menghilangkan, menjauhkan diri kamu dari musibah. Mungkin kita kurang sedekah umat kita ni. Tuan-tuan, bayangkan kita COVID, dapat surat daripada Sultan dan Agung, di surat di rumah masing-masing, buka surat daripada Agung ni, cek perkataan, bertaubatlah kamu kepada Allah. Semua rumah dapat. Tuan-tuan agak-agak jadi apa? Umat ketika itu. Saya rasa COVID pun akan lari balik dah. Okay, ini antara benda yang dibuat pada zaman itu. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak atas perhatian tuan-tuan. Saya rasa saja saya tunjuk sekali lalu nak beritahu betapa panjangnya tajuk ni. Okey, nak tutup kat mana? Tak tahu nak kesimpulan kat mana. Soalan dari Sri Muhammad. Kesimpulan dia tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pergi kesimpulan tauhid. Kesimpulan tauhid saja kita tunjuk. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kesimpulan apa yang kita boleh ambil daripada pengajaran perkongsian saya malam ni. Okey, tidak lain dan tidak bukan, ketika mana kita rosak, kereta rosak, kita hantar dekat bengkel. Phone rosak, kita hantar dekat kedai phone. Manusia rosak, kita hantar balik jumpa Allah. Kita hantar balik mai masjid. Maka macam mana nak proses mengembalikan manusia menjadi manusia? Kemanusiaan, kembalikan keinsanan ke dalam diri insan, kembalikan kehambaan ke dalam diri hamba adalah dengan man qama Ramadan, sungguh-sungguh pegang Ramadan kali ini. Sebab Ramadan inilah sebagai proses RNR, terapi, apa lagi? Terapeutik, terapi, merehat dan merawat. Dan dia adalah rehabilitasi, betul ya? Proses merawat kembali sistem kemanusiaan, sistem kehambaan, sistem kerendahan, sistem keinsanan yang dah hilang selama 11 bulan. Maka Ramadan is the right month, the right way, the right path, the right time. Jadi jom kita patah balik, kita gerak betul-betul Ramadan kali ini. Jaga tahajud, jaga tarawih, jaga sedekah, jaga moral. Murid tak ada kan? Boleh. Okey, jaga apa yang dalam Ramadan, insya-Allah. Minta maaf salah silap, sehingga bertemu lagi dalam siaran dan episod yang akan datang andainya Allah izin. Jadi selamat menyambut Ramadan Karim dan selamat hari raya. Awal raya. Aqul qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. Ada lagi. Seperti biasa, saya ada bawa stok hari tu.